السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Yang mana kita masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan zakat. Sebagaimana kita maklum bahawasanya zakat ia termasuk di dalam rukun Islam. Ketika kita membincangkan berkenaan dengan zakat, bermakna kita sedang membincangkan, cuba memahami salah satu daripada rukun Islam. Sama ada kita termasuk dalam orang yang diwajibkan membayar zakat tersebut ataupun tidak. Hak tu nombor dua. Yang pentingnya kita sekarang ni cuba mendalami berkenaan dengan salah satu daripada rukun Islam, iaitu zakat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam bab zakat, hak yang mula-mula sekali pengarang kita menyebut tentang nisab zakat binatang. Nisab maksudnya kadar yang tertentu. Yang mana zakat binatang dia tidak wajib apabila, melainkan apabila cukup nisab dan cukup haul. Nisab ni maksudnya bilangan yang tertentu. Nisab zakat unta lain daripada nisab zakat lembu, lain daripada nisab zakat kambing. Nisab zakat unta dia bermula daripada 5 ekor. Kalau orang tu apabila dia ada 5 ekor cukup setahun, maka wajib dia kena keluar seekor kambing. Dia 5 ekor unta, seekor kambing. 10 ekor unta, 2 ekor kambing. 15 ekor unta, 3 ekor kambing. 20 ekor unta, 4 ekor kambing. Naik 25 ekor unta, baru dia tukar kena keluar seekor unta betina, umur dia setahun, masuk tahun yang kedua. 25. Lepas tu 25, 36 pula. 36 ekor, barulah bertukar kena keluar seekor unta betina, umur 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Lepas tu daripada 36 naik ke 46. 46 kena keluar seekor unta betina, umur 3 tahun, masuk tahun yang keempat. Lepas tu naik ke 61. 61 umur seekor unta betina, umur 4 tahun, masuk tahun yang kelima. Lepas tu 76. Tengok dia gitu. Lepas tu lepas daripada 76, 91. Lepas tu 121. Baik. Dia 76, 91, 121. Dia gitu kiraan dia. Dia kena ingat nombor je. 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 121. Dia tukar belaka. Lepas tu kena ingat gitu je lah. Tak ingat ni ingat agama ni. Dia bukan ingat hak yang kita bab dunia ni, bukan. Ni bab agama. Kita ingat bab agama. Soal kita wajib ke tak tu nombor 2. Ni kita ingat berkait dengan agama, hak yang disebut dalam hadis. Ni penetapan hukum hakam. Angka hak yang dapat pahala, hak ni hak yang kita ingat angka dapat pahala sebab dia berkait dengan hukum hakam. Dia berkait dengan benda hak yang disebut di dalam hadis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu belang-belang duduk cerita tentang binatang zakat unta, maka dia buat mari pula dalam hadis ni
Dalam hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, Abu Bakar As-Siddiq menghantar surat kepada Anas bin Malik sebab ketika itu Anas bin Malik diutuskan oleh Abu Bakar untuk mengutik zakat. Dalam surat tersebut ada tulis benda, untuk zakat mata wang perak setiap 200 dirham ialah 2,5%-nya. Benda pula. Dia sebut bab nisab perak. Dia nisab perak dia lain daripada nisab emas. Dia nisab perak 200 dirham. Dia manakala nisab emas dia 20 dinar. Dia lain 200 dirham dia lain daripada 20 dinar. Ya kalau perak dirham, kalau emas dinar. Dia kalau 200 dirham, kalau kita kira dengan gram sekarang ni lebih kurang dalam 595 gram. Jadi kalau orang tu ada simpanan perak sebanyak 595 gram, maka telah cukup nisab. Lepas tu kira sendirilah. Cukup nisab. Lepas tu apabila cukup nisab, wajib dia kena bayar zakat. Banyak mana zakat? 2.5% ataupun 1/40. 2.5% ataupun 1/40. Tu zakat dia. Jadi hak yang dalam hadis kata Rasulullah, kata dalam dalam surat hak yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Anas bin Malik, untuk zakat mata wang perak setiap 200 dirham ialah 2,5%-nya. Ditulis gitu, 2,5%-nya. Yang mana kalau hak yang dalam hak yang dalam hak araknya ataupun dalam hadis, dia kabur lagu mana dalam hadis dia kata wa fir riqati rubu'ul ushri. Dia kata gitu. Yang mana kalau perak ni dia kena keluar sebanyak 1/4 daripada 1/10. Dia kabur gitu dalam bahasa hadis begitu. 1/4 daripada 1/10. Payah orang kalau orang nak biasa dengar. 1/4 daripada 1/10. Maksudnya mula kita bagi 10 dulu. Kita bagi 10, kita ambil 1 bahagian. Hak 1 bahagian ni kita bagi 4, kita ambil se. Itu maksud 1/4 daripada 1/10. 1/4 ni kita ambil daripada 1/10. Sebagai contoh, katakanlah ini sebagai contoh lah. Contoh 4,000. Okey, 4,000 ringgit. Contohlah 4,000 kita bagi 10 dulu. Bagi 10 jadi berapa? 400. Betul kan? 4,000 kalau kita bagi 10 jadi 400 kan? Okey, 400 kita bagi 4 jadi 100. Nampak kan? Betul tak gitu? 1/4 daripada 1/10. Okey, takut tak faham, kita tak 40,000. Ya kalau 40,000 kita tahulah zakat 1,000. 40,000. Cuma kita nak faham istilah 1/4 daripada 1/10. Sebab dalam kitab disebut lagu tu, dalam hadis disebut rubu'ul ushur. 1/4, yang mana 1/4 ni diambil daripada 1/10. Jadi kalau 40,000 kita bagi 10 dulu. Jadi kalau kita bagi 10 jadi 4,000. Jadi 4,000 ni kita bagi 4 pula, ambil se. Jadi 1,000 lah. Tu maksudnya 1/4 daripada 1/10. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tu memiliki 200 dirham perak, maka dia kena keluar zakat sebanyak 1/4 daripada 1/10. Jadi hak yang 200 dirham bagi 10 dulu. Okey, bagi 10 dulu. Tu cara dia. Okey, bagi 10 dulu. Jadi 200 kita bagi 10 jadi 20. Hak 20 tu kita bagi 4 jadi 5. Jadi hak yang wajib kena keluar zakat sebanyak 5 dirham daripada 200 dirham. Ataupun ni cara mudah kita kata 2.5% ataupun 1/40. Bagi 40 ambil 1 bahagian. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, jika seseorang tidak memiliki kecuali hanya 190 dirham, kan nisab dirham 200 dirham, dia hanya ada 190, tak cukup pun 200. Dia nisab 200 tapi tak cukup nisab. Dia adalah perak tu tapi tak cukup nisab. Maka tidak ada kewajipan membayar zakat. Tak wajiblah dia bayar zakat sebab tak cukup nisab. Kecuali apabila pemiliknya ingin bersedekah. Tak ada masalah. Kalau nak bersedekah tak ada masalah. Cuma jatuh sunat lah, tidak jatuh wajib. Jadi katakanlah
Kita sekarang ni sebagai contoh, katakanlah nisab zakat simpanang ataupun nisab simpanang ataupun nisab zakat simpanang lebih kurang lah. Lebih kurang sebab dia bertukar sokmo. Dia tengok nilai yang mah naik turun lah. Atau kemah dia tahulah. Jadi tengok nilai yang mah naik turun. Dia tengok nilai yang 85 gram mah. Kali lah. Berapa? Tu nilai yang zakat simpanan ataupun nisab zakat simpanan. Okey, katakanlah 20,000. Jadi katakanlah nisab 20,000. Hamba tak tahu, kena pergi tengok di Maidang lah. Berapa hak yang penilaian sekarang lah ni. Mudah je, esok kita tanya ataupun buka Google je, buka laman web Maidang, ada lalu dah. Jadi katakanlah 20,000 lebih kurang kan, kita kata nisab zakat simpanan 20,000. Orang ni simpanan ni tak cukup pun 20,000 ada dalam 19,000 ataupun 18,000. Maka dah wajib lah keluar zakat sebab dah cukup nisab. Dah kalau nak tubik juga, nak bayar juga, tak ada masalah, boleh je. Tapi jatuh sedekah lah. Tak ada masalah, bukan kata tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Dalilnya tengok hadis kata Rasulullah. Dalam hadis ni Abu Bakar menulis yang diambil daripada Rasulullah bahawasanya perak kalau tak cukup 200 dirham, tak sampai nisab, tak wajib zakat. Tapi kalau orang tu, tuang dia, pemilik dia tetap nak keluarkan zakat, nak bayar, nak sedekah, tak ada masalah, boleh sedekah, tak ada masalah. Usah kata hak yang ada 190 dirham, hak yang ada 10 dirham pun tak apa nak sedekah. Ada PT bukan ada 20,000, ada 800 ya je nak sedekah, nak sedekah 200 ya, salah ke? Tak ada masalah, boleh sedekah. Kita nak cerita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, bila mana seseorang memiliki ternakan unta dalam jumlah yang mengharuskannya membayar zakat, seekor unta betina berusia genap 4 tahun memasuki tahun kelimanya, sementara dia tidak memilikinya, yang ada padanya hanya unta betina berusia genap 3 tahun memasuki tahun yang keempat, zakatnya dapat diterima ditambah dengan 2 ekor kambing jika mudah diperolehi olehnya atau diganti dengan wang 20 dirham. Dan bila mana seorang memiliki ternakan unta dalam jumlah yang mengharuskan membayar zakat seekor unta betina berusia genap 3 tahun memasuki tahun keempatnya, sementara yang ada padanya hanya unta betina berusia genap 4 tahun memasuki tahun kelimanya, zakatnya dapat diterima dan pemungut zakat mengembalikan wang 20 dirham atau 2 ekor kambing kepadanya. Maksud dia lagu mana? Kan kita masalah zakat unta, dia ada bilangan dia. Okey, kita ambil hak yang wajib kena buat keluar unta lah. Katakanlah sebagai contoh dia kalau 25 ekor unta, wajib dia kena keluar seekor unta betina umur setahun masuk tahun yang kedua. Okey, berapa? 25 ekor unta. 36 ekor unta, maka dia kena keluar seekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Okey, dia 36. 46 wajib dia kena keluar seekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun yang keempat. Okey, 46. Lepas tu 61 wajib dia kena keluar seekor unta betina umur 4 tahun masuk tahun yang kelima. Jadi sekarang ni katakanlah dia ada unta sebanyak 46. Sepatutnya 46 ekor. Dia wajib dia kena bayar seekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun yang keempat. Tapi tak ada. Hak yang ada 4 tahun masuk tahun yang kelima. Jadi ada hak besar lagi, hak tua lagi, hak mahal lagi. Okey, kata dalam hadis ni sebut lagu mana? Boleh, tak ada masalah, boleh je bagi zakat tu. Dan dia boleh minta. Kalau dia beri lebih, dia boleh minta daripada pengambil zakat, pemungut zakat, bayar kepada 2 ekor kambing ataupun 20 dirham. Okey, boleh faham sebab dia bayar lebih. Kalau dia pakai tak mahu ambil pun tak ada masalah. Kalau dia bayar lebih, dia boleh minta kepada pemungut zakat. Dia pemungut zakat ni adalah pemungut zakat yang dilantik oleh pemimpin, oleh pemerintah. Ataupun kalau nak bagi direct kepada asnaf pun, dia boleh minta daripada asnaf kalau asnaf tu ada. Jadi hamba sebenarnya hak yang wajib keluar zakatnya adalah hak umur 3 tahun masuk tahun yang keempat. Tapi hamba tak ada unta tu, hamba ada hak yang 4 tahun masuk tahun yang kelima lebih dah ni. Jadi hamba demo hak ni boleh tak? Tapi syarat demo kena kambing 2 ekor. Ataupun kalau tak ada 2 ekor pun demo bayar 20 dirham. Boleh ke tak? Kalau orang fakir miskin bersetuju, tak ada masalah. Ni disebut dalam hadis. Ataupun kita kata sekarang ni dia ada 61 ekor. 61 ekor wajib dia kena keluar zakat
seekor unta betina umur 4 tahun masuk tahun yang kelima. Tapi dia tak ada. Hak yang ada 3 tahun masuk tahun yang keempat aje. Jadi ada hak kurang. Hak rendah sikit, hak murah sikit. Boleh dibagi. Tapi dengan syarat dia kena tambah. Tambah apa dia? Tambah 2 ekor kambing. Jadi kalau dia kena hak tinggi, tapi dia ada unta hak rendah, maka dia boleh keluar hak rendah saat itu, tapi kena tambah 2 ekor kambing, ataupun kena bayar sebanyak 20 dirham. Ni bab unta lah. Kat kita tak ada tapi tak apalah, kita belajar bab agama bab agama. Ada kebaikan kita belajar bab agama. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرا. مقصود رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصحه ابن حبان والحاكم. Maksudnya daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Hamba pernah cerita dah sebelum daripada ni tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Seorang sahabat yang muda tapi dia menduduki kedudukan yang cukup tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suka hamba ulang balik cerita ni kerana ada kelebihan hak yang boleh kita belajar dan kita ambil daripada peribadi Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang sahabat dari kalangan puak Ansar. Dia memeluk Islam ketika berusia 18 tahun. Dan dia mati ketika berusia 30-an. Dia mati muda. Dia mati kerana terkena penyakit taun, wabak yang menyerang negara Syam. Wabak tersebut dikenali sebagai Ta'un Amawas, yang mana mengorbankan tidak kurang daripada 20,000 penduduk Syam pada ketika itu. Baik. Jadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang cukup rapat dengan Rasulullah. Dia mempunyai kedudukan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang cukup dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunangnya, satu ketika Rasul pegang tangan saat Mu'adz bin Jabal, Rasul pegang tangan Mu'adz bin Jabal. Rasul pegang tangan, kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku cukup sayang kepadamu wahai Mu'adz. Allahu Rabbi, cuba bayangkan Rasulullah semulia makhluk Allah. Kita tidak sempurna iman kita, melainkan kita kena kasih kepada Rasulullah mengatasi segala-galanya. Tapi Mu'adz bin Jabal dapat benda yang lebih lagi. Bukan setakat dia kasih kepada Rasulullah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup sayang kepada Sayyidina Mu'adz. Sebab Mu'adz ni orang yang cukup boleh diharap dalam bab agama. Maka Rasul khabar kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, aku cukup sayang kepadamu wahai Mu'adz. Usika ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, aku berpesan kepadamu, mu jangan tinggal setiap lepas daripada sembahyang mu baca doa ni. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku berbohong kepadamu ya Allah. Bantulah aku untuk mengingatimu ya Allah, untuk bersyukur kepadamu ya Allah, dan elok di dalam beribadat kepadamu ya Allah. Ni doa yang Rasulullah ajar kepada kekasihnya. Dia kita tidak akan beri kepada orang yang kita sayang melainkan benda yang cukup bernilai. Begitulah pemberian Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal cukup bernilai. Doa yang Rasul ajar kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang mana Rasul pesan kepada dia jangan tinggal lepas daripada sembahyang baca doa ni. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi pakai amal belaka doa ni. Dan ambil ijazah bagi orang yang nak amal, ambil ijazah doa ni, yang mana ambil daripada guru hamba, beberapa orang guru, yang mana guru hamba ambil daripada guru dia sehingga kepada Imam As-Sanabihi, hingga kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang bersambung. Baik,
Sanad bertulis ya, bukan sanad ada sanad bertulis. Maksudnya bertulis sanad daripada hamba sampai kepada Sayyidina Mu'adz sampai kepada Rasul hadis yang hamba baca saat ni. Baik, pakai amal belaka lepas daripada sembahyang jangan lupa baca doa ni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis ni menyebut daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman, Rasul atau Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman supaya menjadi qadhi di sana, menjadi wakil Rasulullah di sana. Maka Mu'adz bin Jabal ataupun Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk memungut seekor lembu berusia 1 tahun, baik jantan ataupun maupun betina, dari setiap 30 ekor lembu sebagai zakatnya. Jadi kalau orang tu ada 30 ekor lembu, maka wajib dia kena keluar zakat. Jadi nisab lembu bermula daripada 30 ekor. Kalau orang pelihara lembu dak sampai 30 ekor, maka dak wajib zakat. Cukup 30 ekor, wajib zakat. Cukup 30 ekor. Jadi bermula nisab lembu adalah 30 ekor. Dah wajib zakat berapa ekor? Kena keluar seekor. Seekor umur setahun masuk tahun yang kedua. Anak muda lah. Umur setahun masuk yang kedua. Nak wi jatang pun tak apa, nak wi tina pun tak apa. Nak keluar jatang pun tak apa, nak keluar tina pun tak apa. Ini hak yang Rasul pesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Baik. Lepas daripada itu, katanya lagi, dan seekor lembu berusia 2 tahun untuk setiap 40 ekor. Kalau 40 ekor, seekor lembu betina umur dia 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Kalau 40 ekor, seekor lembu betina umur 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Kalau 30 ekor, seekor lembu jantan atau betina umur setahun, masuk tahun yang kedua. Lepas tu, katanya lagi, dan juga memungut 1 dinar. Okey. Lepas daripada tu kira sendirilah. Kalau lebih daripada 40, kira sendirilah. Maksudnya, setiap 30 ekor, seekor umur setahun masuk tahun yang kedua. Setiap 40 ekor, seekor umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Okey, faham kan? Saat ni kita katakan 40 ekor. 40 ekor seekor, hak yang umur dia masuk tahun yang kedua. Okey, 40 ekor, lepas tu 50 ekor. Okey, 50 ekor, kita kata masih lagi seekor, hak yang umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. 60 ekor, baru tukar. 60 ekor, 2 ekor, umur setahun, masuk tahun yang kedua. 70 ekor, seekor, hak umur setahun, seekor, hak umur 2 tahun. 80 ekor, 2 ekor, umur 2 tahun. Okey, nampak kan? 90 ekor, 3 ekor, umur setahun. 100 ekor, 100 ekor kira lah. 4, 3. Okey, jadi 2 ekor, hak yang umur 2 tahun, 1 seekor, hak yang umur setahun. Jadi 30 ekor, seekor, hak umur setahun, 40 ekor, seekor umur 2 tahun. Lepas tu kira sendirilah lepas daripada tu. Mudah je. Lembu mudah je lembu. Lembu 30 dengan 40. 30 ekor, seekor umur setahun. 40 ekor, seekor umur 2 tahun. Mudah. Hak yang payah sikit unta. Unta kena kira, kena ingat angka. 5, 10, 15, 20, 25. Lepas tu 36, 46, 61, 70, 76, 91, 121. Barulah lepas tu barulah ada ukuran-ukuran hak yang kita belajar selepas sebelum daripada ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, dan juga memungut 1 dinar dari setiap orang yang sudah balik sebagai jizyahnya atau berupa pakaian yang seharga dengannya. Jadi kalau orang tu tidak memeluk Islam, maka dia kena bayar jizyah. Dia kena bayar jizyah. Kalau dia tidak memeluk Islam, dia kena bayar bayaran yang tertentu kepada pemimpin, kepada pemerintah Islam. Kerana dia akan dijaga oleh pemerintah, maka dia kena bayar jizyah. Dia kena bayar jizyah. Baik. Banyak mana dia bayar jizyah? Ada banyak orang hak yang hak yang dah balik, kena bayar sebanyak 1 dinar. Kena bayar sebanyak 1 dinar. Di 1 dinar ni berapa gram mah? 1 dinar menyamai 4.25 gram. 4.25 gram. Lebih kurang dalam berapa ringgit lah ni? 4.25 gram. 1,000 boleh? Kata siapa? Lebih kurang 1,000 kan? Lebih kurang 1,000.
Betul tak baik? Pulang ke 1,000 tu. Okey, lebih kurang 1,000 lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia dan juga memungut 1 dinar daripada setiap orang yang sudah balik sebagai jizyahnya. Jizyah ni bayaran yang perlu dibayar oleh orang bukan Islam ketika mana dia nak dapat perlindungan daripada kerajaan Islam. Kita maksud dia. Dia hak yang orang bukan Islam ni dia dua. Kalau dia memeluk Islam, okey, tak perlu kena bayar benda-benda. Tapi kalau dia tidak memeluk Islam, dia kena bayar jizyah. Kalau dia memeluk Islam, siapa masa wajib dia kena bayar zakat, dia mesti kena bayar zakat. Kalau dia memeluk Islam, siapa masa wajib kena bayar zakat, mesti dia kena bayar zakat. Kalau dia tidak memeluk Islam, maka ketika itu dia kena bayar jizyah. Kena bayar jizyah. Jizyah ni adalah bayaran tertentu yang perlu ditunaikan oleh orang yang bukan Islam kepada kerajaan Islam. Baik. Atau berupa pakaian yang seharga demikian. Kalau tak ada pakaian pun apa ikutlah. Kalau ada benda dinar, ada mata wang, bayar mata wang. Kalau tak ada mata wang, bayar dengan barangan-barangan yang lain. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, dan begitu juga dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana lafaz yang kita bincang ataupun yang kita baca tadi adalah lafaz Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya lafaz ataupun lafaz riwayat yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Imam beberapa orang ulama yang lain, Imam Abu Daud, ada sedikit perbezaan walaupun makna yang sama. Namun masih lagi berlaku perselisihan bahawasanya dia saat itu adakah mempunyai sanad yang bersambung ataupun sanad yang terputus. Namun Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Seterusnya, itu ambil dah urai panjang lah, sebab tu dia berkait dengan ilmu hadis, ilmu mustalah hadis tu. Katanya wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu sadaqatul muslimina ala miyahihim rawahu Ahmad wa li Abi Dawud wa la tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat kaum muslimin diambil dari tempat peminum ternak mereka itu, dari tempat peminuman ternak mereka. Hadis riwayat Ahmad. Menurut riwayat Abu Daud disebutkan, dan zakat mereka jangan dipungut kecuali di dalam perkampungannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni kita tidak akan faham melainkan kita kena tahu bagaimanakah cara orang Arab dulu dia memelihara binatang dia, menternak binatang dia. Kan kita cerita dah sebelum daripada ni, antara syarat wajib keluar zakat adalah binatang tersebut dipelihara, diternak di padang ragu. Kalau kita bagi makan, kita cari makan, beli meh, kita cerita dah, memang dak wajib zakat. Dan kalau leni orang yang pelihara kambing ke, pelihara lembu ke, kalau bergantung dengan meh, mahameh lagi daripada binatang. Mahameh lagi daripada binatang. Kalau bergantung dengan meh. Leni. Dia nak keluar zakat wan, parok beli meh lagi daripada harga binatang. Sungguh. Kita tahu tu, kita mega, kita tahulah. Orang tak mega, orang tak tahu. Meh, tahu ni saja berapa kali naik meh. Sampai ke 60 ya sebik, 50 kilo. Jadi nak ceritanya, kalau kita perlu mengeluarkan perbelanjaan, maka tidak wajib zakat. Dia hak yang wajib zakat adalah, kita cerita dah sebelum daripada ni, adalah binatang tersebut kita lepas di padang ragu. Baik. Jadi kita lepas di kawasan hak yang dia boleh meratakan, dia pecah duk di situ sikit, di situ. Orang ada dua tengok, duk situ sikit, duk sini sikit. Kalau kita pergi ke Mekah tu, kita akan lalu, kalau kita pergi melawat di Taif, kita akan tengok atas bukit tu penuh kambing tuang dia duduk bawa radio naik atas keldai, duduk jaga kambing dia. Gitulah cara dia. Jadi apabila dia pelihara gitu, lepas tu siapa masa kambing ke unta, siapa masa tahi dia minum air. Dia minum air, dia ada tempat minum air. Maka dia pakat mari belaka minum air.
Jadi masa dia minum air, dia kupur belaka. Masa bagi minum air, dia kupur belaka. Masa dia makan saat ni, dia pecah situ sikit, sini sikit, sini sikit. Okey, jelas kan? Maka apabila pemerintah dia atur wakil, dia panggil atur amil, hak yang akan kutip zakat saat ni, atau wakil untuk kutip zakat saat ni. Amil tu nak kutip mana zakat? Zakat binatang, kutip pada tempat minum lah. Sebab benda? Sebab binatang berkumpul di situ. Kalau kita pergi padang, cakap nak bilang binatang. Ngata rawa. Musim ketang duk pusingnya. Celah nu ada 2-3 ekor, celah nu ada pula. Jadi payah. Jadi kita ambil cara hak yang paling mudah kepada penternak, tuang binatang, dan mudah orang hak yang diwakilkan untuk pungut zakat adalah caranya kita pungut di tempat dia minum air. Sebab dia apabila masa dia minum air, dia pakat mari belaka. Masa meragut ni ngata rawa lah. Dia masing-masing ada kepala kan. Hak dia kepala ni ikut orang, kumpulan ni ikut kepala ni, kumpulan ni ikut kepala ni, kumpulan ni ikut kepala ni. Jadi payah. Ataupun dia ambil di kandang. Di kandang tak apa lah. Di kandang dia berkumpul belaka. Pendek kata gini, nak mudah cara ambil zakat adalah pihak yang diwakilkan oleh pemerintah, dia ambil tempat binatang berkumpul lah, baru mudah. Kalau binatang pecah payah lah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi sadaqah. Rawahu al-Bukhari. Wa li Muslim, laisa fil 'abdi sadaqatun illa sadaqatal fitri. Maksudnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang muslim tidak dibebani untuk membayar zakat hamba dan kudanya. Okey, kita dulu dia ada hamba abdi. Di hamba abdi ni adalah barangan. Maksudnya barangan ni maksudnya harta. Sebab hamba abdi ni dia ada nilai dia. Kita nak hamba abdi, kita kena beli. Kalau dulu, melainkan kalau sekiranya kita dapat saka ataupun orang hadiah, tu kira lain lah. Cuma biasanya kalau nak dapat hamba abdi, kena beli. Orang kaya dia boleh beli ramah hamba. Orang yang tak ada piti tak boleh beli hamba. Jadi macam binatang je kok. Macam binatang lah. Dan hamba boleh biak hamba. Beli hamba puan, beli hamba lelaki, boleh anak jadi hamba pula. Boleh anak jadi hamba, boleh jual pula. Gitulah kalau dulu. Sama dengan masalah binatang. Baik, sekarang alhamdulillah tak ada sistem hamba sekarang lah ni. Cuma ada beberapa tempat masih lagi kekal sistem hamba. Hamba dengar ada orang kata di Mauritania, di Shinqiti masih lagi ada hamba. Tak apalah kita nak cerita bab tu. Cuma kita nak ceritanya, katakanlah seorang tu ada dalam 100 orang hamba dia. Dia orang banyak piti kan, 100 orang hamba. Pakar pekerja payah. Jadi pakar hamba, tak perlu bayar gaji. We makan, we pakaian aja. Okey, begitu hamba. Jadi dia pakai beli hamba, buat kerja, jaga ladang dia, jaga tu, jaga ni. Okey, tak ada masalah hamba dia. Cuma wajib dia kena bagi nafkah. Wajib dia kena bagi pakaian. Wajib dia kena bagi minuman. Macam mana dia wajib dia kena buat kepada anak-anak dia, begitu juga wajib dia kena buat kepada hamba dia. Baik, hamba dia ada dalam 400 orang, wajib keluar zakat ke tak? Tak wajib keluar zakat kalau hamba. Begitu juga kuda tak wajib keluar zakat. Ni jelas dalam hadis. Kuda binatang, kuda tidak wajib keluar zakat. Orang tu ada kuda dalam 500-600 ekor kuda, dia ada ladang kuda tu. Dah kuda mahal sekor-sekor lah ni. Okey, bukan kuda padi, kuda apa dak erti nama kuda polo ke kuda apa ke. Jadi nak ceritanya ramai kuda dia. Orang kata anu kata ramai aje. Banyak kuda dia. Adakah wajib keluar zakat? Tak. Kuda tak wajib keluar zakat. Maksudnya bukan semua binatang hak yang kita ternak, hak yang kita pelihara wajib keluar zakat. Hak yang wajib keluar zakat adalah al-an'am, iaitu binatang ternakan yang merangkumi unta, lembu, masuk juga dalam kategori lembu, kuba, kerbau, lepas tu kambing. Semua kambing, semua jenis kambing-kambing, semua jenis bigi-bigi masuklah ke dah. Baik. Manakala hak yang selain daripada tu tak wajib keluar zakat. Ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya kuda tak wajib keluar zakat. Dan hamba pernah sebut sebelum daripada ni, ayam, orang pelihara ramai mana ayam pun 5-60 ribu pun tak wajib keluar zakat. Orang pelihara itik 7-80 ribu pun tak wajib keluar zakat. Zakat binatang, tapi wajib keluar zakat benda zakat perniagaan. Tu. Jadi dia pelihara ayam dalam 70 ribu ekor untuk diniagakan, maka wajib keluar zakat perniagaan, tidak wajib keluar zakat binatang. Baik, kerana tidak ada dalil yang mewajibkan. Muslimin muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Menurut riwayat Muslim disebutkan, dia ada dalam riwayat Muslim ada sedikit penambahan, seorang hamba tidak dibebani zakat kecuali hanya zakat fitrah je. Zakat hamba tak ada. Maksudnya kalau orang ada 100 orang hamba kena keluar zakat seorang hamba, tak ada. Kadang-kadang orang kita ni dia ada istilah zakat orang anak ramai. Orang anak ramai. Tu dak ngaruk, tu dak betul. Tak betul. Orang anak ramai dia kata ada zakat. Adik-beradik demo ada berapa orang? Adik-beradik saya ada dalam 15. Dah keluar zakat seorang. Dia tanya gitu. Dah keluar zakat seorang. Lebih sedozen kena keluar zakat seorang. Sebab orang tua-tua kebor gitu. Mana ada mengaruk gitu. Pandai-pandai pula orang keluar zakat. Tak betul lagu tu. Orang tua tu ambil mana pun tak tahu. Mana ada benda keluar zakat anak. Tak ada. Hamba hak yang jelas ada harga, ada nilai pun tak ada zakat. Apatah anak hak yang tidak ada harga tak boleh nak jual anak. Mana ada zakat. Allah Rabbi. Hamba adik-beradik ramai. Lepas tu orang tanya adik-beradik ada berapa orang? Hamba cerita lah. Dia kata dah keluar zakat seorang. Dia kata gitu. Hamba kata ada kok ke zakat anak ramai. Mengaruk sungguh. Tu tak betul. Kena buang benda tu daripada otak. Mana ada zakat kena keluar zakat anak bagi orang hak yang ada anak ramai. Zakat fitrah adalah zakat fitrah. Zakat fitrah wajiblah kena bayar. Jadi kalau ada anak 15 orang kena keluar seorang anak, kena bagi korang ke orang seorang anak. Tu tak ada, tak wajib gitu. Soal kita nak wi tu nombor 2. Jadi kita rasa tengok orang jiran kita ataupun abang kita ataupun adik kita tak ada anak, dok cakap nak usaha dah. Pitih banyak anak tak ada. Kan Allah Taala gitu kan. Kadang-kadang orang tu tak ada pitih, ramai kaya anak pula. Orang tu kaya harta, anak tak ada pula. Jadi biarlah keluarga kita juga ambil anak hamba 2 orang, demo pera. Suka sangat netim-neting dia, suka nak anak lama dah kan macam-macam usaha. Okey, tu tak ada masalah. Kita bagi dia pera. Cuma bukan nama dia zakat. Bukan saja aku mengeluarkan zakat anak aku hak ramai ni seorang. Kerana Allah Subhanahu wa taala hak yang diwajibkan kepada aku. Tak ada gitu. Tu mengaruk gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba hanya ada sedekah fitr saja. Maksudnya ketika seorang tu mempunyai hamba, apabila bulan puasa masuk hari raya, wajib dia kena keluar zakat fitrah untuk diri dia, dan wajib juga dia kena bayar zakat fitrah untuk anak bini dia dan hamba dia. Dia ada hamba, dia kena bayar juga zakat fitrah untuk hamba dia. Okey, itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur, dan kita berdoa kepada Allah agar majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.